Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para juri dan rakan-rakan. Apa khabar kawan-kawan? Harap-harap semuanya sihat. Pada hari ini, saya ingin berkongsi satu kisah dengan kawan-kawan. Kisah tersebut bertajuk Manisnya Empedu. Alia melihat jam tangan kanannya. Sudah menunjukkan pukul 12.30 malam. Hari sudah lewat malam. Mengapa mataku masih belum mahu terlelap dan perasaanku terasa aneh? Keluh Alia lantas membuka lampu biliknya. Kelihatan sungguh usah rumah nenek dan tok wainya. Keadaan rumah papan yang serba kekurangan ini pasti akan basah lantainya kerana bumbu rumah sudah banyak yang bocor. Andai ibu bapanya masih hidup, pasti hidupnya tidak sesukar sekarang. Alia pasti sedang memakai pakaian yang indah dan makan makanan yang lazat. Pasti Alia akan dilayan bagai puteri kerana ibunya seorang yang kaya. Sementara Alia melelapkan mata, dia telah mencapai beg sekolahnya. Dia ingin mengambil buku cerita yang dia pinjam daripada Aisyah. Masa tidak akan berlalu dengan sia-sia jika dia membaca. Ketika itu, dia tersenyum sendirian mengingati wajah masam Aisyah. Tangisan Aisyah terngiang-ngiang di telinganya. "Kak, janganlah ambil buku itu. Itu buku pemberian ibu saya. Kak, ambillah buku yang lain," rayu Aisyah bersungguh-sungguh. Namun, tanpa rasa simpati, Alia telah mengambil kesemua buku Aisyah. Alia merampasnya tanpa menghiraukan rayuan Aisyah. Aisyah menangis teresak-esak dan minta simpati Alia supaya bukunya dipulangkan semula. Aisyah amat menyayangi buku ceritanya, terutama buku pemberian ibunya. Setelah mendengar tangisan Aisyah, Alia terus menolak Aisyah sehingga jatuh tersungkur. Alia seumpama tidak peduli akan perasaan Aisyah. Alia memang berhati batu. Dia terkenal di sekolahnya sebagai seorang kaki buli dan nakal. Dia bangga apabila kawan-kawan menggelarnya Lia Sado. Walaupun dia seorang perempuan, namun tingkah lakunya seperti seorang lelaki. Tambahan pula, dia mahir dalam seni persilatan. Dia akan belajar silat setiap petang dengan tok wainya. Mata Alia kian mengantuk setelah membaca beberapa helaian daripada buku cerita yang dipegangnya. Namun, Alia bertekad mahu menghabiskan pembacaannya pada malam itu juga. Alia bergegas ke dapur untuk menjerang air dan membancuh kopi agar matanya kembali segar. Sengaja Alia membesarkan api agar air yang dijerangnya cepat mendidih. Alia kembali membaca buku sementara menunggu air mendidih. Matanya kian mengantuk dan tersengguk-sengguk. Dia segera masuk ke dalam bilik. Tiba-tiba, badannya terasa bahang dan panas. Kedengaran suara riuh rendah. Alia dapat menangkap beberapa suara yang memanggilnya. Nafasnya terasa sesak. Bajunya basah bermandikan belut. Alia membuka matanya perlahan-lahan. Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Matanya terasa pedih dan berair kerana dimasuki asap. Dia terbatuk-batuk akibat terhidu asap yang memenuhi ruang rumah papan yang sedang dijilat api. Tolong, nenek Tawan, tolong saya.
jerit Alia sekuat hati. Jantungnya berdegup kencang. Terbayang di fikirannya hanya mati sahaja. Hatinya diserang rasa sedih dan pilu. Rasa menyesal meliputi dirinya. Dia dapat merasakan kepanasan yang bakal dia terima jika dia dihumbankan ke dalam neraka kerana dosa-dosa yang dilakukannya selama ini. Alia memikirkan dirinya yang selalu menyakiti hati orang di sekelilingnya, terutama neneknya. Neneklah insan yang bersusah payah menjaganya setelah ditinggalkan oleh bapanya. Neneknya selalu terpaksa urut dada melihat karenahnya. Dia selalu bersikap panjang tangan kerana suka mencuri, merampas dan mengambil hak orang lain. Dosa pahala tidak pernah dia fikirkan. Alia menjerit lagi. Namun ceritanya tiada siapa yang dengar kerana suaranya tersekat di kerongkong. Tubuhnya menggeletar melihat api yang kian marak. Matanya memandang sekeliling dan berharap agar ada insan yang datang menolongnya. Alia sedar nyawanya sudah di hujung tanduk. Alia mula menyesal kerana kesalahannya. Air mata keinsafan bercucuran membasahi pipinya. Nafasnya kian sesak kerana terlalu banyak menghidup asap. Dia sudah tidak berdaya lagi untuk bertahan dalam kebakaran tersebut. Dunianya menjadi gelap sebelum rebah di sebelah kayu yang jatuh akibat dijilat api yang marak dari bumbung biliknya. Alia bersyukur kerana dia terselamat. Alia berjanji bahawa dia tidak akan mengulangi kesilapannya yang lalu. Alia ingin berubah menjadi insan yang baik dan disayangi oleh semua orang. Peristiwa ini benar-benar memberi kesedaran kepada Alia. Masih ada kemanisan dalam pahitnya empedu. Pengajaran yang dapat kita pelajari ialah kita hendaklah bersabar dengan segala dugaan hidup. Kita juga haruslah percaya bahawa setiap dalam kesusahan hidup pasti ada kebaikannya. Sekian, terima kasih.